Assalamualaikum, nama saya Siti Srihaja binti Karim, berumur 23 tahun dan mempunyai tahap pengajian iaitu tahap Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Tadika ni ditubuhkan pada tahun 2017. Had umur kanak-kanak yang berada di tadika ni daripada umur 4 tahun hingga 6 tahun. Macam bahan-bahan tu bergantung kepada sesuatu aktiviti yang kita nak buat lah. Contoh kalau macam aktiviti tu susah, kita akan beli daripada luar. Kalau yang macam senang kita nak buat dengan kanak-kanak, kita akan buat sendiri. Saya telah bekerja dan berkhidmat dekat tadika ni selama setahun 3 bulan. Untuk menjawab soalan yang pertama, saya berkata ya dan juga boleh. Kerana kanak-kanak berumur pada tahap 4 tahun ke atas, biasanya mereka mampu mengenal pasti bunyi di persekitaran mereka. Pada hal itu, di antara umur tersebut, kemahiran pendengaran mereka berkembang dengan baik dan mereka dapat membezakan bunyi-bunyi yang berbeza serta mengenali bunyi-bunyi umum di sekitaran mereka. Ini adalah bahagian penting dalam pengembangan sensori kanak-kanak. Contoh aktiviti yang dapat dilakukan adalah seperti cikgu mengumpulkan kanak-kanak di depan cikgu. Setelah itu, cikgu membuat satu aktiviti iaitu untuk mendengar sesuatu bunyi. Contoh dia macam murid-murid dikehendaki untuk memejamkan mata dan teacher membunyikan muzik macam bunyi haiwan. Contoh macam bunyi lembu ke, bunyi kambing, bunyi burung. Okey. Lepas bunyikan tu, diorang akan mendengar bunyi yang teacher pasang tadi tu, and diorang boleh tahu macam oh ni bunyi haiwan ni, yang ni bunyi haiwan ni. Macam tu. Untuk menjawab soalan yang kedua pula, saya berkata ya kerana kanak-kanak berumur 5 tahun ke atas mampu berinteraksi menggunakan ayat mudah mengikut pelbagai situasi. Pada tahap ini, kemahiran bahasa mereka semakin berkembang dan membolehkan mereka memberi arahan, menyatakan pandangan dan berkomunikasi dengan lebih jelas. Ini adalah langkah penting dalam perkembangan kemahiran komunikasi sosial mereka. Untuk penambahbaikan yang dapat saya buat adalah saya sebagai cikgu selalu untuk berinteraksi dengan kanak-kanak kerana ini dapat meningkatkan lagi daya ingatan mereka untuk mengingati ayat mudah yang dikeluarkan daripada setiap kata-kata guru. Contoh macam guru macam bagi tahu, okey hari ni kita nak belajar ni. Okey hari ni sebelum kita nak mulakan kelas, kita kena baca doa. Kiranya macam pertuturan cikgu kepada kanak-kanak tu kena betul dan jelas, supaya kanak-kanak dapat menangkap dan mengingati setiap kata-kata yang dikeluarkan oleh guru. Untuk menjawab soalan yang ketiga pula, saya berkata ya kerana kanak-kanak berumur 5 tahun ke atas mungkin dapat menyampaikan idea secara kritis tentang sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami. Namun perlu diingatkan bahawa kemampuan mereka untuk menyampaikan idea secara kritis tu mungkin macam masih rendah dan masih dalam perkembangan, dan cara terbaik untuk membendung hal tersebut adalah dengan memberikan kesempatan mereka untuk berbicara, bertanya dan dapat merangsang pemikiran kritis mereka. Contoh dia macam contoh aktiviti yang dapat dilakukan, kita dapat seperti membuat eksperimen. Daripada eksperimen tersebut, kita dapat melihat mereka memberikan idea-idea yang baiklah, yang baik dari segi apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Eksperimen tu contoh macam eksperimen
tak kisahlah experience apa-apa, and dia boleh lihat apa yang terjadi terhadap sesuatu yang dibuat depan mata dia. So dapat memberikan idea yang baiklah untuk mereka dari segi mendengar, lihat dan juga mereka alami. Untuk menjawab soalan yang keempat pula, saya berkata ya, kerana kanak-kanak berumur 4 tahun ke atas ni boleh menguasai kemahiran prabaca. Contoh aktiviti yang dapat saya lakukan adalah macam kita membuat aktiviti membaca buku bersama kanak-kanak, menyanyikan lagu-lagu ABC, pengenalan kad huruf bergambar dan memainkan permainan yang melibatkan pengenalan huruf. Aktiviti-aktiviti tersebut dapat membantu meningkatkan lagi kefahaman mereka terhadap bunyi dan bentuk huruf. Sekaligus juga dapat memperkukuhkan minat mereka terhadap membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Jaimadi. Umur saya 23 tahun. Tahap pengajian saya ialah saya di tahap pengajian diploma pendidikan pengajian prasekolah. Saya telah bergraduate dan juga mengambil jurusan ini di Universiti Selangor sendiri di kampus Pesari Jaya. Okey, tadika ini telah ditubuhkan selama 7 tahun. Okey, untuk kanak-kanak yang belajar di tadika ini adalah seawal umur 4 tahun, 5 tahun dan juga 6 tahun. Okey, bahan-bahan aktiviti di tadika ini adalah kebanyakannya sudah sedia ada. Okey, pengalaman saya di dalam bidang pendidikan ini adalah sudah mencapai 2 tahun. Untuk menjawab soalan nombor 5 ni, bagi kemahiran membaca kanak-kanak berumur 4 tahun, memang ada kanak-kanak yang boleh mengingat membaca sukata yang mudah. Tapi segelintir ataupun separuh daripada mereka tak ingat dan tak boleh membaca. Okay, ini kerana kanak-kanak 4 tahun, kanak-kanak yang berusia 4 tahun, lebih banyak mengetahui perkataan dan sesuatu berdasarkan gambar dan rajah. Sebagai contoh, jika kanak-kanak itu melihat gambar pada buku yang mereka baca ataupun mereka ambil, di buku itu ada gambar mungkin pokok ataupun bunga ataupun kereta. Jadi dia boleh sebut, oh ni gambar kereta, ni gambar bunga, ni gambar pokok, kan? So ini juga sangat baik untuk perkembangan kanak-kanak sebab mereka tahu apa yang mereka lihat dan mereka tahu apa perkataan yang mereka lihat tu. Mereka tahu apa nama benda yang mereka lihat. Jadi, pada pendapat saya adalah lebih baik untuk kanak-kanak berusia 4 tahun ni kita membuat pelbagai aktiviti untuk mereka. Untuk galakkan mereka meneroka dan juga bercakap. Sebab kita tahu budak 4 tahun ni baru nak start build up dia punya social, macam nak bercakap dengan kawan-kawan, nak bercakap dengan cikgu-cikgu. Jadinya kita kena banyakkan aktiviti yang boleh dia bercakap. Okay? Cadangan aktiviti yang saya cadangkan adalah pertama, membuat aktiviti melibatkan rangsangan 5 deria. Okey. Untuk sensory play ni bukan untuk kanak-kanak memain benda yang kotor ataupun geli-geli sahaja semata-mata, tetapi mainan ni lah yang melibatkan banyak deria dan rangsangan untuk, seperti kita tahu, untuk tangan, untuk mata, koordinasi mata, begitu. Okey. Selain daripada itu, aktiviti melibatkan koordinasi mata dan tangan. Okey, untuk yang ni kita boleh membuat aktiviti yang meningkatkan attention, meningkatkan fokus kanak-kanak terhadap satu benda tu. Okey. Lepas tu
kita boleh cadangkan juga aktiviti melibatkan pengecaman nombor dan asas matematik. Okey, contoh yang ini kita senaraikan nombor 1 hingga nombor 10. Nombor 1 hingga 10, kita tulis nombor pada contoh mungkin kita letak dekat cawan kan. So kita tulis pada cawan tu nombor 1 hingga 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 dan juga 10. Jadi kita juga boleh ambil macam stick. Okey, cuba awak kira berapa nombor ni, masukkan jumlah bilangan tu. Nombor 1, stick tu 1. Nombor 2 dan stick tu ada 2 biji. Ada 2. Kalau nombor 3 dan seterusnya, ada 3 batang stick. Macam tu. Jadinya ini juga akan baguslah untuk kanak-kanak 4 tahun mengenal nombor kan. Sebab itu orang kata basic untuk kita tahu matematik. Itu yang digalakkan. Mungkin kita kata macam untuk kanak-kanak 4 tahun ni terlalu mudah. Tapi itu sebenarnya bukan terlalu mudah untuk mereka. Itu juga adalah struggle untuk mereka untuk mengingat nombor dan jumlah bilangannya. Okay. Even though kanak-kanak 5 tahun pun masih ada yang tak kenal nombor. Kita kena orang kata bagi more attention dekat benda-benda yang kita anggap simple, walaupun sebenarnya bukan simple as we thought. Okay. Okay, kita juga boleh buat aktiviti yang kerohanian. Okay, seperti yang kita tahu kanak-kanak 4 tahun ni kan, dia baru nak start kan semua. Jadi seperti kain putih yang belum dicorakkan. Jadi kita nak corakkan itu dengan membuat aktiviti kerohanian. Sebab contoh dia memperdengarkan anak-anak dengan alunan ayat-ayat Al-Quran, surah-surah dan juga ajar zikir dan selawat yang mudah kan. Seperti Allahu Akbar, Subhanallah, yang begitu. Dan juga start umur 4 tahun kita boleh juga mengajar solat. Seperti di tadika saya ada solat praktikal untuk umur 4, 5 dan 6 tahun. Itu juga termasuk cara-cara untuk mengambil wuduk. Okey, itu adalah contoh-contoh aktiviti dan pendapat yang saya hujahkan untuk soalan ini. Baiklah, untuk menjawab soalan nombor 6 ni, bolehkah kanak-kanak berusia 4 tahun boleh memegang pensel dan menulis? Jawapan saya adalah ya, kanak-kanak berusia 4 tahun boleh memegang pensel dan juga menulis. Tapi untuk menulis huruf yang mudah sahaja, iaitu huruf tunggal daripada huruf A sampai huruf Z, dan juga untuk nombor daripada nombor 1 hingga nombor 10 sahaja. Itu adalah sebasic-basic things yang mereka perlu kuasai ataupun mereka mula perlu develop di dalam umur usia mereka yang 4 tahun sebelum mereka memasuki usia 5 tahun. Jadi jika kanak-kanak tersebut tidak dapat memegang pensel dengan betul, kita juga ada satu alternatif, iaitu ada satu benda tu kita guna untuk supaya kanak-kanak tu memegang pensel dengan betul. Pencil holder, nama dia pencil holder. Instead of that, contoh aktiviti yang cikgu boleh lakukan adalah dengan membuat eksperimen ataupun aktiviti yang boleh menambah baikkan lagi mereka punya cara memegang pensel dan juga menulis. Okay. Di tadika kami ada satu slot, iaitu Science and Experiment Day, which is pada masa itu kami akan memasukkan pelbagai aktiviti sains eksperimen di dalam slot tersebut. Jadi aktiviti yang boleh dilakukan untuk meningkatkan lagi kemahiran menulis dan cara memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk kanak-kanak berusia 4 tahun ini adalah membuat eksperimen, iaitu menulis di atas pasir. Okay, menulis di atas pasir. Itu juga boleh dilakukan. Kita juga boleh meminta bantuan daripada ibu bapa untuk mempraktikkan benda ni. Jika ibu bapa pergi berkelah ataupun pergi
ke pantai, boleh meminta kanak-kanak supaya menulis huruf. Ini sedikit sebanyak akan membantu kanak-kanak mengingat huruf dan nombor yang mereka tulis. Okay. Selain itu, di tadika saya juga ada banyak permainan seperti Lego, ada blocks. So, dengan adanya Lego dan juga blocks ini, kanak-kanak boleh menyusun ataupun membentuk huruf menggunakan objek-objek tersebut. Untuk Lego tu mungkin mereka boleh draw jadi huruf S like that. Jadi mereka tahu which point nak start huruf tu, and then what is this letter kan, so mereka boleh tahu huruf apa. Okay. Okey, untuk menjawab soalan nombor 7, kanak-kanak berusia 5 tahun ke atas boleh menyalin ayat mudah. Ya, betul, mereka boleh menyalin ayat dengan mudah. Dapat meluahkan idea dalam bentuk lukisan, simbol dan juga tulisan. Okey, baik untuk perkara ini, contoh aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru-guru adalah di tadika kami ada satu waktu itu ataupun slot, kami akan buat slot untuk handwriting practice. So untuk handwriting practice ni, kanak-kanak berusia 5 tahun ini akan menyalin ataupun copy from the book. Jadinya dalam satu buku tu ada ayat di atas, ada contoh perkataan yang mudah adalah saya. Jadinya mereka akan trace surih perkataan tersebut dan juga tulis di bawah semula untuk itu. Lagi satu, guru-guru juga aktiviti yang boleh dilakukan adalah dengan menulis ataupun copy from the whiteboard dengan ayat-ayat yang mudah untuk mereka lihat dan juga tulis. Mungkin sesetengah institusi ataupun tadika lain yang berfikir why from umur 5 years and 6 years old, kenapa kita perlu buat copy from the whiteboard? Benda ni macam tak perlu. Sebab kita fikir macam belajar je lah macam biasa. But I think copying from the whiteboard is the good thing. Itu adalah benda yang sangat bagus. Sebab we prepare them for the big school, right? So dekat ni jadi kita boleh mengasah mereka punya daya penglihatan dan juga menulis. Jadi mereka boleh menggunakan mata mereka, koordinasi mata untuk melihat whiteboard dan juga menulis pada buku. Ya, kanak-kanak berusia 5 tahun boleh meluahkan idea dalam bentuk lukisan, simbol dan juga tulisan. Okey, untuk ini guru-guru boleh boleh memberi mereka A4 paper untuk mereka melukis, menggambar, mewarna dan juga mencurahkan segala idea mereka pada sekeping kertas tersebut. Menjawab soalan nombor 8, kanak-kanak berusia 5 tahun dapat mengenal huruf abjad seperti mengenal pasti dan menyebut huruf kecil dan huruf besar. Okey, ya, kanak-kanak berusia 5 tahun dapat mengenal pasti huruf dan juga menyebut huruf kecil dan huruf besar. Okey, contoh aktiviti yang boleh dilakukan untuk perkara ini adalah guru-guru boleh menggunakan ABM sedia ada ataupun guru-guru boleh membuat ABM sendiri. Jika menggunakan ABM sedia ada, kita ada blocks ataupun card yang sudah tertulis capital letters, huruf besar A until Z dan juga huruf kecil A hingga Z. Jadi kita akan mula-mula boleh membuat secara berkumpulan, bermain aktiviti tu, membuat aktiviti secara berkumpulan dengan matchkan yang mana huruf besar dan juga huruf kecil. Okey. Jika kanak-kanak tu sudah pandai ataupun sudah ingat, kita boleh meminta kanak-kanak itu one by one menyusun huruf kecil dan huruf besar. Selain itu juga, guru-guru boleh membuat satu aktiviti di dalam kelas, iaitu membuat kuis untuk memadankan dan juga matchkan
padankan di mana huruf besar dan huruf kecil yang betul. Iaitu guru-guru membuat di papan putih dahulu, lekatkan kad tersebut pada papan putih, dan juga kanak-kanak boleh mengambil kad yang lain. Contoh kalau dekat whiteboard tu kad huruf besar semua, and then kita letak dekat satu meja tu small letter semua, and then kita boleh panggil kids one by one untuk mereka ambil satu kad small letters tu, and then kita lekat dekat sebelah huruf besar. If we do the things every day, the kids will remember. Sebab kids ni kita nak kena selalu buat kan, jadi dia baru ingat. So aktiviti yang saya cadangkan tu sedikit sebanyak dapat membantu kanak-kanak berusia 5 tahun dapat mengingat huruf besar dan huruf kecil.